Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid dan ahli-ahli jawatankuasa, pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya, dengan rahmat dan kasih sayangnya, masih lagi kita dapat meneruskan kehidupan kita, masih lagi kita dapat bangun pada pagi ini tuan-tuan, untuk menunaikan kefarduan solat fardu subuh berjemaah. Dan bukan suatu benda yang mudah sebenarnya kan, untuk bangun di awal pagi, dikala ada manusia sedang tidur nyenyak, dikala ada manusia yang sedang masih lagi diulit mimpi, dikala orang yang masih lagi ada diselimuti oleh selimut yang empuk dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pagi. Bukan bangun aja, ada orang bangun aja nak bangun tersedar ke tidur lagi, bangun sedar tidur lagi. Tapi bangun kita alhamdulillah tuan-tuan, dan bukan kita aja, tapi ahli keluarga kita, orang kampung kita, umat Islam dan sebagainya tuan-tuan, yang bangun untuk menunaikan kefarduan kepada Allah Subhanahu wa taala, solat subuh. Walaupun solat subuh ya 2 rakaat nak. Banyak-banyak sembahyang yang 5 waktu ya. Sembahyang subuh lah solat yang paling pendek, dan Allah letakkannya pada di awal pagi, waktu fajar, waktu subuh. Allah letak 2 rakaat saja. Yang 2 rakaat pun masih lagi di kalangan manusia yang mengabaikannya, yang melalaikannya kan. Umumnya diengkah 4 rakaat subuh ya, makin banyak berat orang nak olahnya. 2 rakaat tu pun dah rasa berat lah, tapi nya ringan sebenarnya 2 rakaat. Kalau kita mula sendiri ya, 5 minit si sampai nah. Boleh siap 5 minit, dalam masa 5 minit untuk kita solat subuh. Kalau kita solat sendiri ya, kan baca surah yang pendek-pendek. Tapi masih berat di kalangan ada manusia yang sukar untuk melakukannya. Di antara tidur, nak milih di antara tidur dengan sembahyang kan. Jadi mudahan tuan-tuan, kita sentiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk walau apa keadaan sekalipun tuan-tuan, walaupun ngantuk sekalipun, walaupun kita lelah sekalipun, dan sebagainya, tetap sedaya mungkin untuk kita solat fardu subuh, sama ada sendiri ataupun yang lebih afdalnya untuk kita sama-sama berjemaah menunaikan kefarduan solat tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, kita masuk kepada tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Kita bercakap tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya guna kitab Syama'il Muhammadiyah, mengenali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba untuk menyingkap kepribadian dan cara hidup insan yang paling mulia yang pernah hidup 63 tahun, meninggalkan kita lebih 1400 tahun dahulu tuan-tuan. Walaupun dia dah meninggalkan kita, tapi yang ditinggalkan oleh Rasulullah, Al-Quran dan sunnahnya, masih lagi bersama kita, yang perlu kita hidupkan. Kitab-kitab sirah yang telah ditulis ulama masih lagi hidup, yang perlu kita hidup, yang perlu kita ceritakan, supaya kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di permulaan kitab tu tuan-tuan,
Imam At-Tirmizi. Kitab tu ditulis oleh Imam At-Tirmizi, salah seorang daripada perawi hadis, menyebut tentang ma jaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang diceritakan oleh para sahabat, tuan-tuan, menceritakan bagaimana bentuk fizikal Nabi, macam ni rupa bentuk Nabi, ketinggian Nabi, kulit Nabi macam ni, rambut Nabi macam ni, muka wajah Nabi macam ni dan sebagainya. Saya nak ambil satu hadis, tuan-tuan, yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik tu salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi hijrah ke Madinah, tuan-tuan, Anas bin Malik tu merupakan golongan Ansar, golongan yang memang orang asal Madinah. Bila Nabi dan para sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, yang orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah disebut sebagai orang Muhajirin, manakala orang-orang yang asal di Madinah adalah orang Ansar. Dan Anas bin Malik tu salah seorang daripada golongan Ansar, daripada kaum Khazraj. Dan ketika Nabi datang ke Madinah, tuan-tuan, Anas bin Malik tu baru umur dalam 9 ataupun 10 tahun, masa kecil. Sedangkan Nabi hijrah ke Madinahnya umur Nabi dah 53 tahun. Umur Nabi 53 tahun hijrah ke Madinah, Anas bin Malik umurnya dalam 8, 9, 10 tahun macam ni, lebih kurang. Dan ketika Nabi wafat umur 63 tahun, Anas bin Malik baru umur 20 tahun. Maknanya masih muda belia lah Anas bin Malik tu ketikanya bersama dengan Nabi. Ingatannya masih kuat, masih cergas dan sebagainya. Dan bila Nabi hijrah ke Madinah, tuan-tuan, mak Anas bin Malik tu, ibu kepada Anas bin Malik tu, nyerah Anas bin Malik tu kepada Nabi supaya diambil Nabi, Anas tu bekerja dengan Rasulullah menjadi khadam. Menjadi khadam tu maksudnya orang yang sukarela bekerja dengan Nabi, yang mendampingi Nabi, yang rapat kepada Nabi. Maknya madah, ya Rasulullah, ambillah anakku ini dan jadikan khadammu dan berdoalah untuknya. Lalu Nabi berdoa untuk Anas tu, ya Allah, perbanyakkanlah harta Anas tu, banyakkan anaknya dan panjangkan umurnya. Dan memang pun berlaku, tuan-tuan. Nabi minta 3 benda, Nabi doakan untuk Anas tu 3 benda: banyakkan hartanya, banyakkan anak-anaknya dan panjangkan umurnya. Dan memang benar pun, selepas kewafatan Rasulullah, ya, berkat doa Rasulullah, ya, Anas bin Malik tu anaknya, dikatakan anaknya yang keluar daripada benihnya, yang Anas tu barangkali ada berapa orang isteri, lebih kurang mencecah 100 orang anaknya. Kan orang kita belum lagi lah. Orang kita tu biasa kita orang murid berbelas orang anak adalah, nak berbelas-belas orang ada anak. Tapi dikatakan Anas bin Malik tu ada 100 orang anak. Mungkin daripada berapa orang isteri lah, yang bukan seorang aja isteri, berapa orang isteri. Dan dipanjangkan umurnya, hartanya dimurahkan dengan harta, dan dipanjangkan umurnya sampai 100, umurnya lebih kurang 100 tahun. Nya wafat, meninggal pada tahun 91 Hijrah. Wafat 91 hingga 1 Hijrah, lebih kurang macam ni lah. Bayangkan kita start daripada Nabi hijrah, ya. Satu hijrah kita ngira adalah bermula daripada Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah. Soalnya wafat di antara tahun 91 hingga 100 Hijrah. Tapi sebelum Nabi hijrah, ya, Anas bin Malik tu dah berumur 8 hingga 10 tahun tu. Maknanya betul lah umur Anas tu panjang sampai 100 tahun. Nya berkhidmat kepada Rasulullah, nya hidup. Tapi nya berkhidmat kepada Rasulullah lebih kurang 10 tahun. Sebab lepas Nabi pindah ke Madinah, ya, Anas tu sempat berkhidmat dengan Rasulullah lebih kurang 10 tahun sehinggalah Nabi wafat. Bilanya berkhidmat dengan Nabi tu, nya rapat dengan Nabi. Bilanya rapat dengan Nabi, makanya melihat Rasulullah, dia dapat mendengar apa yang disebut oleh Nabi,
yang mengambil hukum daripada apa yang disebut oleh Nabi dan sebagainya, melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingatannya kuat. Bila nya masih muda macam dia, ingatannya kuat, nya dapat menyebut, menceritakan apa yang berlaku semasa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hadis yang pertama tu yang cerita tentang usia dan susuk tubuh Rasulullah, an Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhan wala bil adam wala bil jahdil qatat wala bis sab ba'asallahu ta'ala ra'sihi 40 sanah fa aqama bi makkati 10 sinin wa bil madinati 10 sinin fatawaffahu Allah ta'ala ra'sihi 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa dia menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tuanya madah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuanya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Maknanya sedang-sedang. Nabi tu kita nak marah tinggi gila, si juga rendah gila, si juga. Warna kulitnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu merah. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Allah mengutuskan baginda ketika umur 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah sampai dilantik menjadi Rasul 10 tahun. Di Madinah juga 10 tahun. Dan ketika itu baginda diwafatkan ketika di awal usia 60 tahun. Kepala dan janggutnya tidak sampai 20 helai uban. Rambut yang berwarna putih. Mana sebab Anas tu dekat dengan Nabi, dia selalu niat Nabi sampai Nabi wafatnya madah di kepala Nabi tu, di rambut Nabi tu sampai 20 helai uban. Mana nampak Anas nak madah rapatnya dengan Rasulullah ya. Dia dapat seolah-olah dia dapat ngira rambut uban yang ada di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tuan-tuan, apa yang dipada oleh Anas tu, Nabi tu mempunyai bentuk fizikal yang digambarkan oleh Anas bin Malik tu, fizikal yang sedang-sedang dan sederhana. Yang terlalu tinggi dan terlalu rendah. Mana sedang-sedang. Kalau kita pergi negeri Arab ya, kita ada langgar orang Arab nak, ada orang Arab tu kadang seadanya tinggi semuanya, ada juga rendah. Ada yang tinggi gila nak. Tapi ada juga kita langgar yang sedang-sedang. Maknanya sederhana di antara tinggi dan rendah ya. Maka Nabi tu berketinggian sederhana. Ketinggiannya nyamadah, namun Nabi tu lebih tinggi daripada orang yang tinggi. Nak marah tinggi terlampau sik, tapi tinggi daripada orang yang biasa kita melihat tinggi. Kulit baginda tuan-tuan sik terlalu putih dan terlalu merah. Sebabnya disebut sebagai putih kemerah-merahan. Putih yang kemerah-merahan. Nya putih tapi putih yang kemerah-merahan. Azharul putih yang bercahaya, yang bersinar, yang bercampur dengan kemerah-merahan kulit Rasulullah tu. Orang Arab tu asasnya bukan hitam. Nah, orang Habsyah, orang Afrika ia berkulit hitam macam kita madah Bilal bin Rabah, tukang azan zaman Rasulullah. Ia memang jelasnya orang Habsyah yang berkulit gelap, kulit hitam. Tapi orang Arab tu orang Quraisy, dan Rasulullah merupakan orang Arab Quraisy yang berkulit putih. Tapi putihnya adalah putih kemerah-merahan yang diceritakan putih Nabi tu nampak bercahaya, nampak bersinar, lebih kurang macam ya.
keputihan Nabi tu. Sebabnya mana? Kana abyadu musyraban bayaduhu bi khumratin. Rasulullah tu Nabi tu nya kulit putih, iaitu putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Putih yang nampak kemerah-merahan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merah tu bukan kita madah merah. Merah benar. Jelas putihnya, tapi mungkin madah putih benar gila, putih yang sedar benda lain kan, putih yang putih benar, tapi putih Nabi tu bercampur dengan kemerah-merahan. Kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tuan-tuan, menurut jumhur ulama, Rasulullah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin pada tahun gajah. Walaupun ada riwayat lain menyebut Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal dan sebagainya, tapi termasuk kita di Malaysia tu mengambil tarikh 12 Rabiul Awal sebagai tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Memang Nabi sebut, dalam hadis Nabi memang ada Nabi sebut bahawanya dilahirkan pada Isnin. Dan Nabi wafat pun sebenarnya pada hari Isnin. Nabi wafat pada hari Isnin juga. Dan dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah tu maksudnya tuan-tuan adalah sebelum Nabi lahir, berapa bulan sebelum dia Abrahah cuba untuk menyerang Kaabah, cuba untuk memusnahkan Kaabah. Dicatat dalam Al-Quran kan, dalam surah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Memang jelas dicatat oleh Al-Quran tentang cubaan Abrahah yang cuba untuk menyerang Kaabah. Sebabnya jelas nya cemburu. Setiap tahun, saban tahun orang-orang datang ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji dan memenuhi Mekah ya, beribadah. Bila sedangnya mula rumah ibadah di Yaman ya, si berapa dikunjungi oleh orang. Sebabnya cuba untuk memusnahkan Kaabah. Bila dia musnahkan Kaabah, maka orang beralih kepada rumah ibadah yang dibina oleh Siddiq Abrahah ya. Tapi akhirnya tuan-tuan, Allah mentakdirkan bahawa Abrahah dan tenteranya mati diserang oleh burung-burung tentera-tentera Allah, iaitu burung-burung yang membawa batu daripada api neraka. Setiap burung yang buat 3 gigit batu, satu di paruhnya, 2 di kakinya, kemudian dijatuhkan ke atas tentera-tentera Abrahah ya, tentera bergajah. Walaupun kita ada Abrahah tentera bergajah tu, semua tentera Abrahah yang memakai gajah ya, hanya berapa orang aja yang memakai gajah ya, lainnya sama ada kuda dan sebagainya. Tapi bila datang burung burung tersebut tuan-tuan, bawa batu yang panas ya, terkena pada tentera Abrahah, terkena pada gajah yang menjadi kenderaan kepada mereka, maka setidaknya hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Biasa nak kita nangga daun yang dimakan ulat dia dimakan sikit, ada rompong-rompong daun yang dimakan ulat, digigit oleh ulat. Macamnya lebih kurang macam sidak tentera Abrahah tu, satu persatu daging dak jarinya gugur terkena batu yang dilepaskan oleh burung-burung tersebut tuan-tuan. Dan Nabi lahir tuan-tuan pada zaman jahiliah yang kita sebut zaman jahiliah tu, zaman yang kegelapan bagi orang Arab. Walaupun sebelumnya tuan-tuan, Nabi Ismail pernah berada di Mekah. Nabi Ismail dan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mendirikan Kaabah ya. Tetapi lama kelamaan tuan-tuan, orang Arab ketika jadi terpesong disebabkan oleh lamanya masa ketiadaan para nabi dan rasul diutuskan kepada mereka. Maka mudah untuk mereka ngambil benda-benda lain seperti patung berhala untuk diletakkan di sekeliling Kaabah dan sebagainya. Kisahnya tuan-tuan,
kita nak madah Mekah tu merupakan tempat yang tertua, tempat ibadah yang tertua yang telah didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu, iaitu Kaabah di dalamnya. Yang asasnya tuan-tuan, kalau kita nang Kaabah tu, Kaabah merupakan binaan yang bukan dibina zaman Nabi ajak kan. Sebelum binaan Quraisy tu, Kaabah tu ada 3 kali binaannya. Binaan para malaikat, binaan Nabi Adam dan binaan Nabi Sid. Kemudian barulah binaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya Kaabah tu berapa kali runtuh dah. Nya dibina di tempat yang sama. Disialah Kaabah yang berubah. Kita nanggap Kaabah kini tu ya, disialah Kaabah yang asal binaan para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi itu bersama Hawa, maka disuruh lagi Nabi Adam membina Kaabah di tempat yang sama. Kemudian Nabi Sid lagi, kemudian barulah Nabi Ibrahim, pasal barulah berterusan sehinggalah zaman Quraisy. Dan ia berapa kali dah runtuh disebabkan faktor banjir. Mekah ya banjir juga tuan-tuan. Kalau kita nanggap Mekah ya, walaupun Mekah tu merupakan negeri yang kering kontang, negeri yang sedah sungai, kita nanggap negeri yang hanya dikelilingi oleh bukit bukau, tapi bilanya hujan yang berterusan lebat, nya boleh menyebabkan banjir. Sebabnya dikelilingi oleh bukit bukau, nya ada sistem saliran, nya berkumpul di sia kan. So berapa kali pernah banjir Mekah ya. Dan kita nyebut tadi Kaabah pun pernah berapa kali dibina oleh para malaikat, Nabi Adam, Nabi Sid, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan sampailah sekarang binaan kepada Kaabah tersebut. Bila lama masa berlalu tuan-tuan, Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim tu, kalau kita baca sirah, ulama bersepakat keturunan Nabi Muhammad tu dalam Sahih Bukhari nya ada sampai dengan keturunan Adnan. Tapi selepas pada keturunan Adnan yang nama nenek moyangnya nama Adnan tu, lepas Adnan ya sampai ke Nabi Ibrahim tu, ulama ada selisih pandangan. Susu galuh keturunan Nabi. Tapi asasnya akhirnya bertemu dengan keturunan Rasulullah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tuan-tuan, kalau kita baca sirah dan sejarah Nabi Ibrahim tu, asalnya Nabi Ibrahim tu nya banyak tempat pindah randah Nabi Ibrahim. Tapi kita nanggap kalau dalam sejarah Nabi Ibrahim pernah tinggal di Palestin. Isteri Nabi Ibrahim yang pertama adalah Siti Sarah, kan, Siti Sarah. Tapi bila kahwin dengan Siti Sarah tu, nya saya ada anak, lamanya saya ada anak. Mula-mulanya saya ada anak dengan Siti Sarah. Dengan Siti Sarah lamanya kahwin sehingga kan satu tahap umur yang dah berumur yang memungkinkan untuk dapat anak. Lalu Nabi Ibrahim kahwin dengan isterinya yang kedua, iaitu Hajar. Hajar tu asalnya adalah kira orang gaji kepada sidaknya lah. Dan Sarah pun tak ada masalah untuk Nabi Ibrahim kahwin isteri yang kedua, iaitu Sarah Hajar, sebab Nabi Ibrahim menginginkan ada anak, ada keturunannya. Bila kahwin dengan Hajar, maka selama lepasnya maka Hajar mengandung. Bila mengandung, lahir anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Bila dah ada anak tuan-tuan, antara sifat manusia tu, walaupun dia sebagai seorang isteri Nabi, isteri yang pertama tu Sarah tu nya rasa kita nak madah, rasa jealous, rasa sebab Nabi Ibrahim dah ada anak dengan
Hajar kan. Mestinya ada terasa juga kan. Sebabnya bilanya dah anak-anak ya, bila keadaan yang senang macamnya, maka Nabi Ibrahim hantar Hajar dan Ismail ke Mekah. Ke Mekah. Bila dihantar ke Mekah tuan-tuan, lepasnya barulah Sarah tu dapat anak juga kan. Sarah pun melahirkan anak juga walaupun umurnya dah lanjut, tapi ada anak juga lepasnya. Bila dihantar ke Mekah tuan-tuan, Mekah waktu ya belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Lama dah Mekah ditinggalkan waktu ya. Ditinggalkan, seada orang tinggal di sia. Nya hanya laluan kepada kabilah-kabilah Arab saja. Dan bilanya Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Sarah ya di Mekah, yang Allah sebut sendiri dalam Al-Quran, memang tak apa-apa. Sik masa mungkin itu kita nangga nak Mekah ya dah ramai orang, dah ada penempatan dan sebagainya. Sebenarnya disebut dalam Al-Quran kan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zara'in indaka baitikal muharram Rabbana liyuqimas salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Nabi Ibrahim doa tuan-tuan ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah ketika ya, yang seada orang tinggal di Malaysia, maka Nabi Ibrahim tu tawakal je kepada Allah, dan bukan saja jangan hantar, ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Para rasul dan nabi tu nya seada mula melainkan atas perintah Allah. Ditinggalkan Hajar, siapa nak tinggal bini dan anak di tempat yang kering kontang. Kalau kita merasa kita pernah pergi haji tu umrah ya, yang ada penempatan kini tu, kalau kita berdiri di luar ya, kepanasannya sangat terasa nak. Mekah tu punya panas benar. Darjah sehingga mencatat orang pergi haji kadang sampai, kalau musim panas ya, sampai 50 lebih darjah Celsius. Kalau orang sik tahan ya, boleh dapat stroke haba, boleh mana kepanasannya negeri kering dan panas. Kering panas. Bila diperintahkan tu Hajar dan Ismail ditinggalkan di sia tuan-tuan, maka ia suatu perintah yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim, tapi atas perintah Allah maka nya turuti. Sebab ya bila dua beranak adingkah di sia, Hajar nanya kepada Ibrahim, adakahnya dua yang akan ditinggalkan di sia? Berapa kali ditanya ya, Nabi Ibrahim si jawab nak. Tapi bila dipadah, adakah tu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Baru Nabi Ibrahim jawabkan, ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dibekalkan kepada dua beranak ya. Ada bekalan makanan sikit dan ada air sikit. Dan kita tahu tuan-tuan, Mekah ya bukan seada sungai. Nak langkat kawasan Mekah ya, kawasan dekat Masjid Haram ya, dekat dengan Kaabah ya, seada sungai. Belum lagi ada telaga Zamzam waktu ya. Selepas ya tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim doa, Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim melepaskan anaknya dan istrinya tinggal di sia, di tempat yang seada tumbuhan, di tempat yang seada tanaman padanya. Tapi Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala sanggup meninggalkannya. Makanya doa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian pada zuriat keturunanku di lembah yang suci, di lembah yang tidak ada tanaman. Dan memang Nabi Ibrahim sebut di tempat yang seada tanaman, di sisi Tuhanmu yang telah diharamkan untuk mencerobohi. Maka wahai Tuhan kami, Nabi Ibrahim minta bahawa supaya
orang berbondong-bondong dan orang datang mendirikan sembahyang dan orang tertarik hati untuk datang ke Mekah tu, dan berilah rezeki kepada mereka dan dari segi tanaman dan sebagainya. Maka ya antara keberkatan doa Nabi Ibrahim, Mekah kini tu dikunjungi oleh orang, termasuklah untuk menunaikan ibadah fardu haji. Bila ditinggal di Sia, tuan-tuan, dah habis makanan yang dibekalkan kepada Hajar dan Ismail, dah habis air ya, maka Ismail menangis. Ismail menangis sebab sifatnya namanya kecil yang si tak apa, bila dah saya dah makanan, Hajar pun siapa nak menyusukan Ismail ya, sebab saya dah makanan, apa nak, bila nyesip makan, Hajar sip makan, mana saya dah keluar susu lah di badannya kan. So bila Ismail menangis, maka Hajar yang bukan setakat doa, tapi Hajar usaha juga nak. Hajar usaha yang cari bantuan, cari makanan, dan Hajar tinggalkan anaknya di Sia sekejap di tempat waktu ya Kaabah belum dah runtuh, saya nampak, dan air Zam-Zam belum ada. So ditinggal ke tepi ya. Kan Hajar berlari-lari di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kan yang kena tu kalau orang pergi haji umrah memangnya akan sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bukit Safa Marwah, tuan-tuan, Hajar berlari 7 kali satu pusingan, satu arah. Safa Marwah yang 420 meter. Kalau berlari 7 kali ya, lebih kurang 3 kilometer. Hajar berlari di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Berlari Hajar, tuan-tuan, bukan berlari macam kita kena tok nak. Kita berlari sa'i ya. Nyaman ada je orang sa'i kena tok. Sa'i dalam ekon, dalam bangunan, sa'i. Ya pun kita rasa kepak juga, terasa juga kaki berjalan di antara Bukit Safa Marwah ya. Tapi berlari Hajar, berlari yang saya dah berbumbung ke langit. Kena panas matahari, saya dah ekon. Supaya Allah memberi satu kemuliaan kepada Hajar tu, larian Hajar ya di antara Safa dan Marwah ya, dijadikan sebagai ibadah haji sampai kini tu. Sebab kita berlari di antara Safa Marwah ya, bukan saja berjalan Ini satu ibadah. Dan satu yang patut kita kenang adalah perbuatan seorang wanita yang nama Hajar, seorang isteri dan seorang ibu yang berkorban untuk mencari bekalan untuk bantuan kepada anaknya untuk mendapatkan makanan. Kalau kita rasa lelah, letih waktu terasa kaki kita waktu Safa Marwah ya, sa'i ya, apatah lagi Hajar apatah lagi Hajar yang dalam keadaan panas teritnya berlari di antara Bukit Safa dan Marwah ya, tuan-tuan. Dan bilanya dah berlari di antara Bukit Safa Marwah ya, Ismail tu nya ada peranan juga kan, nya menginjak-injak kakinya dekat pasir di Sia ya. Akhirnya selepas daripada ya, maka terpancut dah terkeluarlah air daripada padang pasir di Mekah ketika di Sia. Maka ialah air Zam-Zam yang sampai kini tu, tuan-tuan, air masih ada, masih wujud. Cumanya selepas berlalunya zaman Nabi Ismail tu, telaga Zam-Zam pernah tertimbus. Pernah tertimbus. Cuma bila zaman Datuk Nabi Muhammad Abdul Muttalib nya dapat bermimpi supaya mencari kembali telaga Zam-Zam ya. Dalam mimpi Allah ilhamkan mimpi untuk menggali semula telaga Zam-Zam. Akhirnya zaman Abdul Muttalib, Datuk Nabi Muhammad merupakan zaman yang mula balik air telaga Zam-Zamnya keluar balik sampai kini tu. Nyasik pernah putus sebenarnya, cumanya bila dah tertimbus ya, disebabkan oleh umat-umat yang sebelumnya. Bila dah ada air Zam-Zam di Sia, tuan-tuan, maka ialah permulaan kepada kehidupan manusia barulah manusia lain datang ke Mekah ketika minta izin kepada Hajar untuk tinggal di Mekah. Sebab kehidupan manusia tu dapat lari daripada air. Punca kehidupan manusia tu air Kalau ada air, insya-Allah kita boleh hidup. Mungkin kita nanggar ulama maghrib ya, mestinya dekat dengan sungai.
rumahnya. Mestinya dekat dengan puncak air, sebab air merupakan punca untuk kita minum, makan, bercucuk tanam, untuk ternakan dan sebagainya, yang membolehkan kita meneruskan kehidupan. Orang kalau diberi pilihan antara elektrik ataupun air, ini pilihan kita. Nah, mau ada elektrik kah, mau ada air? Mesti kita milih air nak. Elektrik tuknya musa ada elektrik dia dapat hidup, tapi musa ada air sukar untuk manusia nak meneruskan kehidupannya, tuan-tuan. Selepas berkembangnya ada air telaga Zamzam di Malaysia, maka kehidupan manusia berkembang di Malaysia, dan Nabi Ismail membesar di Mekah. Tapi Nabi Ibrahim tinggal dengan sidanya. Nabi Ibrahim tinggal dengan Siti Sarah di Palestin, kan? Cuma Nabi Ibrahim tu ada berapa kali ngabas Siti Sarah, Siti Hajar dengan anaknya Ismail? Ada berapa kali, tuan-tuan? Ada 2-3 kalinya ngabas anaknya di Mekah. Masa pembinaan Kaabah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk bina semula Kaabah ya. Makanya ngajak Nabi Ismail untuk bina semula Kaabah tersebut. Tapi sebelumnya Nabi Ibrahim ada ngabas. Antaranya, tuan-tuan, dua kalinya ngabas ya. Yang ngabas anaknya Ismail, tapi nyesik bertemu dengan anaknya Ismail. Kalau kita nangga sejarah, antara pernah Nabi Ibrahim ngabas Ismail tu ketika nak peristiwa penyembelihan ya nak. Umur Ismail masih belasan tahun, masih muda. Allah perintahkan untuk korban ya nak. Kemudian nya jumpa Nabi Ismail. Sikit-sikit peristiwa untuk membina Kaabah, ianya jumpa Nabi Ismail. Tapi dua peristiwa, Nabi Ibrahim pergi ke Mekah tapi nyasi jumpa Nabi Ismail, nya jumpa isteri Nabi Ismail. Pertamanya yang saya nak nyebut tentangnya jumpa isteri Nabi Ismail tu, nya berkaitan dengan wanita sebenarnya. Bila Nabi Ibrahim datang ke Mekah, tuan-tuan, untuk jumpa Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail sedang di rumah ketika ya. Nabi Ismail pergi bekerja, keluar, pergi berdakwah. Nya pergi ke rumah Nabi Ismail. Tapi yang ada di rumah Nabi Ismail ada isterinya. Dan isteri Nabi Ismail si kenal ya bapa mentuanya. Si kenal siapa ya. Dan Nabi Ibrahim pun si memperkenalkannya sebagai bapa mentua kepada isteri Nabi Ismail. Dan bilanya datang ke rumah tersebut, Nabi Ibrahim tanya kepada isteri Nabi Ismail tu, macam mana kehidupan kau dengan Ismail, bagaimana kehidupan engkau dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka diceritalah isteri Nabi Ismail tu hidup memang susah, hidup dalam keadaan kesepitan, hidup nya merungut lah. Isteri Nabi Ismail tu nya merungut tentang kehidupannya dengan Nabi Ismail. Bila dengar cerita ya, maka Nabi Ibrahim pesan kepada isteri Nabi Ismail ya, kelak kalau Ismail pulang, padah dengannya, untuk cerita lebih kurang bahasa kita lah, padah dengannya, tukar lang pintu rumah kita tu. Tukar lang pintu rumah kena tukar. Lalu bila sepasnya Nabi Ibrahim pulang, pulang balik ke Palestin. Dan bila Nabi Ismail pulang ke rumah ya, lalu isteri Nabi Ismail cerita, tadi ada seorang lelaki datang, cerita-ceritanya nanya tentang macam mana kehidupan kita tu, dan nya madah, nya pesan tukar alang pintu. Maka faham Nabi Ismail alaihissalam yang datang ya adalah bapaknya Nabi Ibrahim, dan nya madah tukar alang pintu ya. Nabi bapaknya nyuruh ceraikan isterinya. Kena, tuan-tuan, bapaknya Nabi Ibrahim suruh ceraikan isterinya. Sebab seorang isteri tu, isteri Nabi Ismail tadi, bila ketiadaan Nabi Ismail, bila orang lain nanya tentang kehidupannya dengan Nabi Ismail alaihissalam, makanya cerita tentang keburukan dan keaiban keluarganya. Dia tidak mensyukuri hidup dengan Nabi Ismail alaihissalam, merungut tentang kesusahan, si bersyukur dengan ada suami yang baik seperti Nabi Ismail alaihissalam. Hanya cerita keburukannya depan orang lain. Hanya si tahu ya bapa mentuanya tadi ceritanya.
dia cerita, mungkin kalau dia kenalkan ia bapa mentuanya mungkin dia ceritalah. Tapi nak madahnya bahawa isterinya tadi menceritakan keburukan Nabi Ismail, bukan keburukan yang aib, bukan keburukan yang Nabi Ismail mendera isterinya kah, Nabi Ismail semberi nafkah, tapi dia mengungut tentang kesusahan, seolah-olah tiada kemewahan diberi kepada kehidupannya bersama dengan Nabi Ismail. Maka faham Nabi Ismail disuruh menceraikan isterinya, maka Nabi Ismail pun menceraikan isterinya tersebut, tuan-tuan. Kemudian Nabi Ismail kahwin kali kedua. Bilanya kahwin kali kedua ya, dah berkahwin, datang lagi Nabi Ibrahim ziarah Nabi Ismail di Mekah. Datang kali kedua ya, pun Nabi Ismail sedang di rumah. Yang ada isterinya. Bila ditanya bapaknya Nabi Ibrahim minta diceritakan macam ni kehidupannya dengan Ismail, maka isteri Nabi Ismail tu pun cerita tentang kehidupannya, bahawa kehidupannya okeynya, bersyukur dengan kehidupan dengan Nabi Ismail dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim kekalkan alang pintu rumahnya. Kemudian Nabi Ibrahim pulang, kemudian datang pulang Nabi Ismail ke rumahnya, dicerita oleh isterinya ada seorang lelaki tadi datang macam tu nyamadah kekalkan alang pintunya. Maka faham Nabi Ismail bahawa kekalkan isterinya sedia ada tu. Sebab isteri yang keduanya tu nyesip menceritakan benda yang baik tentang suaminya, nyesip mengaibkan suaminya, bahkan bersyukur dengan kehidupan dengan suaminya. Saya nak madah pengajarannya sebenarnya, tuan-tuan. Isteri pertama Nabi Ismail dengan isteri keduanya ada perbezaan. Yang isteri pertamanya tidak menjaga keaiban keluarganya, menceritakan keburukan keluarganya di hadapan orang. Tetapi isteri keduanya merupakan isteri yang salihah, yang cerita kebaikan, yang bersyukur dengan apa yang ada. Sebab dalam kehidupan kita berkeluarga, tuan-tuan, baik pihak isteri atau suami sebenarnya, jangan kita buka aib yang sepatutnya aib keluarga kita depan orang lain, kan? Ya, kalau dalam kisah kepada seorang isteri lah, isteri jangan cerita tentang yang sepatutnya kepada orang lain tentang keluarga kita yang menjadi aib kepada kita sebenarnya, kan? Walaupun kasarnya kadang-kadang kehidupan kita susah payah, cukup makan aja, tapi perlu kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Cerita, kau tahu laki aku nang macam ni ndak lah, aku nak madah laki aku tu. Barang kemas sikit badan aku pun saya ada. Bukan nak madah emas, besi pun saya ada, gelang besi pun saya ada diberinya. Contohlah, kan, nak madah macam ya, bila dibanding, kadang bercerita dengan kawan-kawan berkumpul, seorang nak unjuk emasnya, seorang unjuk macam-macam nak. So kita menceritakan keaiban sebegitu, maka kita cerita keaiban suami, sedangkan tanggungjawab suami atau isteri sebenarnya dua-dua lah sebenarnya menjaga keaiban pasangan, sepatutnya diceritakan kepada orang lain, kecuali yang mendatangkan mudarat. Kalau benda yang mendatangkan mudarat, dipukul oleh suami kah, suami tidak bernafkah, maka yang perlu dicerita kepada orang-orang yang ada yang boleh menyelesaikan masalah lah. Pihak berkuasa agama kah, minta nasihat orang tua kah, tapi sekadarnya menyediakan kemewahan kepadanya, tapi keperluan disediakan. Saya terlibat, tuan-tuan, kadang bila kaunseling perkahwinan tu, ada isteri yang faham dari sudut nafkah, yang pada lakinya saya dah beri bulan-bulan dengannya, saya dah beri belanja dengannya, saya dah beri nyamuk. Kadang ada isteri tu yang dah nyamuk diberi tunggu-tunggu duit 500 600 setiap bulan dengannya, kan. Sedangkan suaminya gajinya kali 1,000 lebih 2,000 macamnya, tapi yang lain disediakan. Suaminya sedia makan, minum, pakaian, tempat tinggal disediakan, tapi mungkin dia sudut duit cash diberinya sebanyak yang diminta ya. Sedangkan kita madah kalau nafkah kepada isteri tu, nafkah keperluan asas, makan, minum, tempat tinggal, perubatan, ya, kalau punya semerik duit cash ya, semerik tunggu-tunggu duit cash ya, kalau nyedia di sudut kelengkapan dah nafkah ya, sebenarnya nafkah. Cuma kalau ada lebihan duit suami ya, lebih duit ya,
Berkali yang ulur juga nak duit belanja cash RM50, RM1, berapakah ikut kemampuannya untuknya nak beli benda-benda lain lah yang bukan keperluannya barangkali untuknya nak berbeli barang lain. Tapi kalau nya dah nyedia keperluan asas ya, walaupun nya semeri cash kepada isterinya, nya dah menyediakan nafkah kepada isteri tersebut, kepada isteri dan anak-anaknya. Ya perlu faham juga kan. Bukan maknanya nafkah tu kita madah mesti diberi duit cash dengan isteri mesti di bank in tiap bulan berapa amount. Kecuali ada je suami yang nyasik beli barang makan, nyasik beli barang makan di rumah, nyerah ni isteri semuanya. Nah, isterinya beli dak beras, dak ayam, dak ikan, isterinya ambil bil. Yangnya patutlah suaminya beri amount yang sepatutnya kepada isterinya. Kalau nyerah kepada isteri untuk nak beli barang-barangnya, ya terpulang kepada perbincangan suami isteri lah. Macam ni yang mudah untuknya menjalankan tugas-tugas tersebut. Sebab ada kadang-kadang kali suami yang kerja di laut contohnya, offshore, ni yang dapat nak beli barang makan setiap hari mungkin dia nyerah kepada isteri beri amount, beri jumlah tertentu duit untuk kegunaan sebulan untuk beli barang-barang keperluan makanannya dan sebagainya kan. Kisah Nabi Ismail AS dengan isterinya, maknanya kalau kita ada seorang isteri tu, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya ada kepada suami. Dan sangat mudah untuk isteri masuk syurga kalau dia jaga ya. Taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suami, taat kepada perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syarak. Selagi tidak bertentangan syarak, maka ikutlah perintah suami, insya-Allah akan mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Ismail dah lama tinggal di Sia, tuan-tuan, lepas Nabi Ismail wafat, maka orang Arab Quraisy, orang Arab ketika orang berada di Mekah masih mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam, masih lagi. Tapi bila lama-lama kelamaan, tuan-tuan, bila saya ada orang membimbing mereka, walaupun ketika masih lagi dia beribadah, menunaikan ibadah haji, tawaf di Kaabah dan sebagainya, tapi lama kelamaan, tuan-tuan, setidaknya pergi ke negara-negara luar, pergi Yaman, pergi Syam, bilanya ada nanggan negeri-negeri lainnya ada nyembah berhala, yang tertarik dengan setidaknya menyembah patung-patung berhala ya, maka ada di kalangan pemimpin mereka datang bawa balik berhala-berhala ya ke Mekah dan diletakkan dengan dekat Kaabah. Di dekat Kaabah, dan makin banyak, hampir dikatakan, tuan-tuan, ketika peristiwa Fathul Mekah, peristiwa pembukaan kota Mekah ya, dikatakan di sekeliling Kaabah ya ada 360 igit berhala yang namanya pelbagai, Al-Lata, Al-Uzza dan sebagainya kan. Tapi bila pembukaan kota Mekah ya, Nabi dan para sahabat dapat mengambil Mekah balik, maka dimusnahkan keseluruhan patung-patung berhala ya. Di sekeliling Kaabah 360 darjah ya, pusingan bulat yang ambil 360 igit juga patung berhala yang berada di sekeliling Kaabah untuk dipuja oleh orang-orang di Mekah ketika ya. Tapi Nabi Muhammad yang menghapuskannya ketika pembukaan kota Mekah. Sedikit peristiwa, tuan-tuan, sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ajak untuk bagi tolong. Kita nyambung ke depan lagi. Belum habis cerita tentang hadis ya. Hanya banyak pergi tempat lain dulu teh. Tapi yang kita dapat pagi tu, tuan-tuan, kita cerita sikit tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu seorang yang sedang-sedang, pertengahan, nyasik terlalu tinggi dan terlalu rendah, dan kulit Nabi tu putih kemerah-merahan, putih. Namun kita nanggau kulit putih kemerahan tu nang kacak lah, nang elok lah kulitnya kan. Dan Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah. Tahun gajah maksudnya selepas berapa bulan selepas Abrahah
cuba untuk memusnahkan Kaabah, maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang jadi gelar tahun gajah sebab tentera Abrahat pada tahun tersebut cuba untuk memusnahkan Kaabah. Dan kita cerita juga tadi tentang peristiwa tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membuka kota Mekah ketika yang pada permulaannya seada orang tinggal di sia. Yang sampai kini untuk keberkatan doa Nabi Ibrahim, Mekah dikunjungi orang saban tahun. Walaupun kita madah Mekah ya bukan negeri yang subur, bukan negeri yang ada tanaman yang subur, tapi disebabkan ada Kaabah di dalamnya, ada ibadah haji dan umrah, maka manusia sebenarnya tahun datang berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Jadi saya ajak untuk pagi tu tuan-tuan, mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Mudahan kita menjadi insan yang semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.